Okey, hari ni soalan nombor 7 adalah berkaitan dengan conservation of energy without friction. Tak ada friction. Okey. Macam mana kita nak buat example 7 ni? Conservation of energy without friction. Senanglah. Okey. Tak banyak pun dia punya step, ada 6 saja. Tapi step ni ikut walaupun nampak 6. Dengan saya saja. Yang saya tekankan step ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Dengan saya saja yang awak akan dengar. Mungkin dengan pensyarah lain, pensyarah lain ikut step ni, tapi dia anggap awak tahu benda ni sebenarnya. Tapi saya bagi penekanan dengan betul lah tentang step ni. Okey, yang pertama sekali, apa step dia? Define system. Define system ni maksudnya, saya nak awak tahu apa yang awak kaji. Apa yang dalam masalah tu, apa yang energi yang kita nak tengok. Dalam example 7 ni, sistem kita adalah roller coaster tu. Roller coaster tu adalah yang benda yang kita nak kaji. Okey. Jadi, benda yang selain daripada tu, tak payahlah kira kinetic energy dan sebagainya. Kita nak fokus pada roller coaster. Itu yang kita tahu. So, apa objek kita? Apa objek kita? So, bila kita kata define system, kita tengok apa objek kita. Dia boleh jadi objek, dia boleh jadi spring. Sebab kalau ada spring, kita nak kira pula energy of the spring dan sebagainya. Itu adalah sistem kita. Kena tahu benda tu. Yang kedua, select the location of zero gravitational potential energy, where height h is equals to 0. If springs are involved, choose the unstretched spring to be x is equals to 0. Okey, ni kat mana ni? Apa cerita ni? Waktu awak form 5 dulu, cikgu awak akan cakap ground maksudnya height 0. Bila kita ada pada ground, maksudnya objek tak ada gravitational potential energy. Standard soalan tingkatan 5 memang macam tu. The gravitational potential energy is 0 pada ground. Tetapi bila awak dah masuk ke matrikulasi, problem dia dah bertambah sikit. Walaupun betul boleh kita pilih height 0 sebagai ground, tetapi ada kalanya ianya akan menyusahkan kita dari segi pengiraan. Ada kalanya. Ini kita boleh nampak dalam example 8 nanti. Example 8 nanti kalau awak pilih ground sebagai 0, awak complicated pengiraannya. Jadi sebenarnya, height 0 ni, kita boleh pilih ikut suka kita dekat mana kita nak. Dan kita ni nak pilih height 0 tu dekat tempat yang mudah kita buat pengiraan. Itu dia sebenarnya kan. Kat mana yang boleh kita pilih height 0? Di mana-mana saja mengikut kita. Okey. Okey, jadi seterusnya, tapi kalau bagi spring, point yang mana spring itu unstretched pada natural position dia, itu kita ambil sebagai X sama dengan kosong. Jadi nilai H dan nilai X ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Bergantung kepada dekat mana kita define height 0 itu. Okay. And then mesti kita lukis gambar. Buruk pun, tak buruk pun, mesti lukis gambar. Dan dalam problem solving, kinetic conservation of energy, kita identify 2 point. Mana satu yang kita nak jadi initial position, mana satu yang kita nak jadi final position. Okay. So, mari kita tengok. Lepas tu barulah kita apply conservation of energy. Untuk cari benda yang soalan nak. Okay. So, mari kita tengok example 7. Kita akan buat ikut step tadi. Ikut step 1 sampai 6 tadi. Kita buat sesama. Example 7. A roller coaster car shown in figure 5.11 is pulled up to point 1, where it is released from rest.
Assuming no friction, calculate the speed at point 2, point 3 and point 4. Okay. So, point 1 ada, point 2 ada, point 3 ada, point 4 ada. Okay. Gambar saya dah lukis. Sekarang, di manakah point yang kita nak pilih sebagai height zero? Kat mana kita yang sesuai ni? Kita nak lukis height zero. Cadangan satu. Boleh kita letak height zero ni? Allah. Tak boleh select pula Boleh kita letak height zero ni? Pada mana-mana point saya cakap. Boleh jadi pada point 1. Boleh jadi pada point 3. Boleh jadi pada point 4. Boleh jadi pada point 2. Okay. So mana satu yang kita nak pilih sebagai height zero? Pilih satu. Saya selesaikan ikut mana yang awak pilih. Dua. Okay, terima kasih. Okay. Jadi sebenarnya, walaupun kita boleh pilih dekat mana-mana, yang memudahkan pengiraan kita dalam ni sebenarnya height 2. Okay, tapi sebenarnya kalau awak pilih selain daripada 2 pun, saya boleh selesaikan masalah ini. Jadi, awak lukiskan satu garisan. Awak dah lukis gambar. Awak kena lukis gambar. Awak jangan guna gambar yang ni. Ni, jangan guna gambar yang ni. Bila buat conservation of energy, awak lukis balik gambar baru. Lukis balik gambar baru. Saya lukis gambar baru sebenarnya. Ni saya lukis balik gambar baru ni. Ada lagi gambar baru. Okey, saya tak contengkan pada gambar yang soalan bagi. Okey. Lukis gambar buruk-buruk tak apa. Okey, yang penting ada 1, 2, 3, 4 macam tu. Okey. So garisan tu dilukiskan jelas-jelas. Yang itu awak letak UG sama dengan kosong. Siapa UG sama dengan kosong? Kita define bahawa pada garisan yang kedua, point nombor 2, gravitational potential energy adalah zero. Okey. Itu yang pertama. Jadi sebab dia nak speed at point 1, point 2, point 3 and point 4. Jadi pada soalan A, kita cari velocity pada point 2 dululah. Okey, katakanlah kalau kita nak cari velocity pada point 2 dulu. Kita kena identify apa energi pada point 1, apa energi pada point 2. Okey. Pada point 1, dia dah kata point 1, the roller coaster is released from rest. Rest, tak bergerak. Maksudnya, kinetic energy pada point 1 sama dengan 0. Apa yang dia ada sekarang ni pada point 1? Yang ada pada point 1 hanyalah gravitational potential energy. Itu yang pertama. Pada point 2 pula, mestilah objek itu dah bergerak. Kinetic energy dah berubah, gravitational potential energy dah berubah kepada kinetic energy. So, ada kinetic energy pada point 2. Ada tak gravitational potential energy? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal kita dah define dah pada point 2 itu gravitational potential energy sama dengan kosong. So, tak ada. UG 2 sama dengan kosong. Pada point nombor 3. Pada point nombor 3, ada kinetic energy. Dan ada juga gravitational potential energy. Pada point nombor 4, benda yang sama juga. Ada kinetic energy pada nombor 4. Dan ada juga gravitational energy pada nombor 4. Okay. Dan make sure kita highlightkan tinggi ni. Okay. So tinggi dalam example kita, height 1 sama dengan 32 meter. Height tu kosong kan? Height 3 yang ini pula height
height 4. Okay, height 3 itu 26 meter. Dalam gambar dia bagi. Dan height 4 sama dengan 14 meter. Okay, kalau kita nak cari V2, kita kena pilihlah initial and final point. Untuk cari velocity pada point 2, kita boleh ambil initial point pada take initial. Okay, kita choose. Tulis elok, tulis jelas-jelas. Tulis jelas-jelas. Kita choose point 1 as initial. And point 2 as final. Tulis jelas-jelas sebelum kita kira. Okay. So, jadi baru kita apply conservation of energy. The sum of initial energy is equals to the sum of final energy. Initial energy ada apa? Tengok balik pada gambar yang kita lukis. Ada UG1. K1 sama dengan kosong. Final energy ada apa? Tengok balik pada gambar kita pada nombor 2. Ada kinetic energy 2. UG2 sama dengan kosong. Jadi, dalam kes ini, equation kita hanya akan jadi UG1 is equals to half m v2 square. Itu sahaja. Okey. Nampak tak? Okey. Ataupun kinetic energy lah patutnya. Oh, patutnya saya tulis sama dengan kinetic energy 2. Okey. Baru saya masukkan equation. MGH1. Label elok-elok. Label elok-elok. Bukan main letak je MGH. Kita ada point 1, point 2, point 3, point 4. H yang mana? Nanti salah ganti pula. Ini H1. Sama dengan half mv2 square. Jadi kalau awak tengok dalam soalan ni, dia tak ada pun bagi mass of roller coaster. Dia tak ada bagi mass of roller coaster. Pasal apa dia kata dia tak bagi mass of roller coaster? Dia kata buat apa aku bagi benda boleh potong. Potongkan saja. Kan? Lepas tu barulah kita masukkan maklumat. Okey, barulah kita masukkan maklumat. G sama dengan 9.81 kali height sama dengan 32 sama dengan half times V square. V2 tu kita nak cari. Okey, rearrange equation ni untuk cari V2. Berapa? .06. Terima kasih 25.06 itu ikut jawapan kawan awak. Meter per second. Yang lain betul tak? Setuju tak dengan jawapan kawan ni? Siapa yang jawab tadi? Setuju. Terima kasih. Terima kasih respon. Tidaklah saya merasa saya bercakap berseorangan di sini. Okey, terima kasih. Okey, mari kita tengok. Itu velocity pada point 2 selesai. Dia nak point 2, point 3, point 4. Betul? Okey. Boleh jadi soalan B lah. Kan? Kita nak cari velocity pada point 3. Kita kena pilih initial point, final point. Betul? Initial kita, final kita. Okey, tengok balik gambar. Kita nak sekarang ni cari velocity pada point 3. Confirm 3 ni final. Initial kita nak pilih yang mana? 2. Boleh pada point 2. Boleh pada point 2. Boleh tak pada point 1? Boleh juga. Okey. Jadi tak kisah nak pilih point 1 ke nak pilih point 2. Yang penting final point kita kena betul lah. Okey. Final point kita point 3. Initial point kita boleh pilih point 1.
Kenapa saya tak suka nak pilih point 2? Sebab nilai velocity pada point 2 tu kita kira. Saya takut tadi kita salah kira V2 tu. Kalau dalam exam lah. Kalau dalam exam saya takut saya salah kira, saya tak nak pakai nilai tu pada pengiraan B saya. Saya cuba elakkan. Tetapi kita pakai saja nilai yang soalan bagi. Okey. Pada point 1 ada UG1, pada point 3 ada K3 dan juga UG3. Okey. So apply balik conservation of energy. Okey. Awalnya tadi ada UG1. Tengok gambar yang dah dilukis tadi. Final kita ada kinetic energy 3 plus UG3. Okey, tengok gambar tadi yang kita dah lukiskan. So apa equation ni jadi? MGH1 is equals to half MV3 square plus MGH3. Kena ingat tu, simbol-simbol tu kena ganti dengan betul. Jangan MGH is equals to half MV square plus MGH. Tak boleh lah macam tu. H tu H yang berbeza. Okey, math boleh potong kat ni. Okey, dah kalau macam tu bolehlah kita masukkan saja value. Okey, 9.81 times 32 is equals to half V3 square plus 9.81 times height 3 sama dengan 26 meter. So rearrange equation ni untuk cari V3. Seorang. $10.84 betul tak? 10.84 insyaAllah betul tu. Saya kira 10.85, awak dapat 10.84 insyaAllah betul. Okey? Betul. 10.84. Saya ikut awak Ikut saya ke? 85. 85 ke betul? Dapat 85 ke 84? 85. 85. Saya 85. Awak cakap 84, saya cakap 84 juga. Okey, 85 meter per second. Tapi kalau dalam exam awak tersilap round off ujung-ujung macam tu, kalau saya pemeriksa, saya terima je. Kan? Saya pemeriksa, saya terima je. Okey. Dan yang terakhir sekali, point nombor 4. Ni by this time awak pun dah tahu dah sebenarnya. Kita kena pilih initial. Oi, baru nak masuk Okey. Kita boleh pilih initial. Choose point berapa. Saya nak suka tak nak pilih point 1 pun boleh. Okey, pasal apa? Point 1 ni information dia soalan dah bagi. Soalan dah berikan. So choose 1 as initial and 4 as final. Boleh tak nak pilih point 2? Boleh tak nak pilih point 3? Boleh. Tapi saya pilih point 1 kat sini sebab information pada point 1 soalan dah bagi. So kita buka balik pada gambar ajar kita. Point 1 kita tadi ada UG1. Point 4 ada K4 dan juga UG4. Okey, jadi conservation of energy kita akan jadi sum of initial energy is equals to sum of final energy. So conservation of energy kita akan jadi UG1 sama dengan UG4 plus kinetic energy 4. Mana saya dapat benda ni? Ini tadi kita dah bincang dalam gambar tadi, kan? Okey. So dekat situ apply balik equation tadi. Masukkan balik equation yang kita dah belajar tadi. MGH1 is equals to MGH4 plus half MV4 square. Potong mass. Okey. So dia akan jadi 9.81 times berapa height kita?
height 1 32 is equals to 9.81 times height 4 is 14 plus half times V4 square. Okay, now rearrange the equation and solve for the value of V4. Berapa dapat V4? 18.79 betul tak? 18.79 Betul. Betul Saya kira 18.72 tapi tengok tak, saya prepare lain, saya buat lain. Okey, kalau awak tengok ni, bila saya buat ni. Okey, ini yang saya nak cuba elakkan ni. Sekejap, saya nak tunjuk dengan awak. Kejap saya tunjuk awak. Mana awak nampak ni? Okey, nampak Kalau saya prepare ni, saya tak tahu awak nampak ke tak. Okey. Bila saya gunakan velocity, saya ambil point 2 Saya pilih point 2 dengan point 4. Saya ambil velocity 25. Saya pergi round off hari tu. Patutnya bagus ambil 25.06 kan. Saya pergi round off. Jawapan saya lari jadi 18.72. Dia lari sikit lah. Okay. Tapi bila saya buat alternatively tu kat atas tu. Alternatively. Saya buat macam yang kita buat sekarang ni. Dapat 18.79. Jadi. Bila kita gunakan value yang kita kira sendiri. Contohnya V25 kan. Patutnya ambil lebih sikit titik perpuluhan supaya tak ada round off error. So dekat sini dalam saya punya pengiraan ni memang ada round off error lah sebenarnya. Okey. So 18.79 adalah jawapan yang paling tepat lah. Okey. Sebab awak kira daripada value asal yang soalan bagi. Okey. 18.79 betul? Bukan 18.7. 2 meter per second. Okey, senang lah soalan ni.